Timbul lagi soalan bila mari bulan Ramadan. Boleh katakan soalan ni soalan sama ya. Dia berulang setiap tahun. Dia kata yang tersebar dalam internet, tersebar dalam grup WhatsApp ini. Dia kata menjelang bulan Ramadan, ruh orang beriman dibenarkan pulang ke dunia bagi mengutip pahala yang dihadiahkan kepada mereka. Jadi bila mari ayat ni, macam-macam buat pahala lah tu. Isi borang sana sini, konon-kononnya tunggu ayah dia balik. Bagaimana kita nak beri? Karena itulah ada sebahagian penulis, mereka mengatakan kita umat Islam ni jangan kemaruk berkongsi tazkirah dan informasi yang kita tak tahu apa. Jangan mudah. Ni macam-macam semalam bila mari hari 11 Ramadan, duk sebar cerita tentang wafat Sayyidah Khadijah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Kita kata memanglah ahli-ahli sirah kata wafatnya Sayyidah Khadijah pada 10 ataupun lebih di bulan Ramadan. Yang penting bagi kitanya iaitulah kecintaan kita kepadanya dan kita mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bawa pula dalam kisah tu, kisah sedih. Kononnya di saat Khadijah nak mati, mari pula cerita apabila kita bongkar balik tengok, rupa-rupanya riwayat itu ada dalam kitab Syiah yang tidak ada dalam kitab Ahlus Sunnah. Pasal itulah saya ulang sekali lagi, tuan-tuan jangan duk kemaruk meng-share nak jadi pentazkirah ataupun pengkuliah, jumpa yang apa orang bagi hantar belaka, WhatsApp belaka, kita kata tak payah. Balik kepada tajuk kita. Adakah roh yang orang mati boleh kembali semula? Bila ada orang mari tanya berdepan ni, saya jawab mudah ya. Ini jawapan ni bukan tak ada dalam kitab ni. Kita kata, ayahmu kelik sangatlah. Nak tengok mungkin maya terawih ke tak? Dia pun senyap, tak apa nak jawab. Tak pergi terawih dia. Dia sibuk roh balik je. Kata dengarlah, kalau bunyi dapur dia ada tu. Ini semua ni mengikut dia. Roh ini para jemaah sekalian, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Bila orang mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Taala suruh Nabi kita jawab, ar-ruh min amri rabbi, bahawa roh itu adalah daripada urusan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan kamu tidak diberikan ilmu pengetahuan melainkan sedikit saja. Maka dalam surah Al-Isra ayat 85, karena itulah dalam tafsir, ulama tafsir mengatakan bahawa ayat di atas menunjukkan kepada kita akan kelemahan manusia, yang mana dalam setengah perkara manusia tidak dapat untuk mencapai dan mengetahuinya. Disebabkan oleh itu Allah mengarahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab persoalan roh ini dengan menyerahkan urusannya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka bila sebut tentang makna roh ataupun hakikat roh, para ulama mengatakan mereka yang telah mati meninggalkan kita. Tubuh dia ada sini, ada di kubur, ada di rumah. Roh mereka tidak mungkin kembali lagi. Dia pergi sekali. Sama ada kembali untuk menziarahi ahli keluarganya ataupun membalas dendam. Contohnya kalau orang ni mati kena bunuh kah, dia terus dia balik balas dendam balik orang tu. Ataupun dan segala macam perbuatan manusia yang lain masa hidup, sama ada roh itu dalam keadaan baik ataupun buruk. Maka ini yang diputuskan oleh para ulama Ahlus Sunnah al-Muhaqqiqun, mengatakan roh yang telah pergi mereka tidak akan kembali lagi, tidak akan kembali lagi. Ini berdasarkan kepada firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 100. Apabila dia mati, dia kata apa? La'alli a'malu salihan fima tarak. Dia minta balik, nak balik semula ke dunia. Allah jawab apa? Kalla, sama sekali tidak. Innaha kalimatun huwa iqailuha. Tuhan kata itulah kata-kata orang yang menyesali nak balik semula ke dunia. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di hadapan mereka ada alam barzakh yang mereka tinggal tetap padanya hingga hari mereka dibangkitkan semula pada hari kiamat. Maka Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari menukilkan riwayat Mujahid rahimahullahu ta'ala yang menyebut bahawa barzah dalam ayat di atas ialah hijab, seperti tembok penghalang. Di antara orang yang telah mati untuk pulang ke dunia, mana dia ada tembok, dia tak akan pulang lagi ke dunia selepas daripada dia pergi. Jadi ayat ini menjadi dalil kepada kita
Tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sama juga, apabila matinya Haram, bapa kepada Jabir bin Abdullah bin Haram, Nabi tanya Jabir, "Ya Jabir, ama alimta anna Allah azza wa jalla ahya abak?" Mu tahu ke tidak, ayahmu yang mati syahid dalam peperangan Uhud, Allah Taala hidup balik. Hidup di alam barzah, bukan di alam kita. Faqala lahu tamanna alayya. Mu nak apa? Kata di Abdullah bin Haram, arudda ila dunia, hantar balik saya ke dunia. Sebab apa? Saya nak masuk peperangan lagi untuk mati berkali-kali. Sebab betapa besarnya kelebihan orang yang mati syahid. Faqala Allah azza wa jalla, inni qadaitu annahum ilaina la yurja'un. Allah mengatakan bahawa kamu apabila sudah mari ke alam ini, mereka tidak akan pulang lagi, tidak akan balik lagi. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, kata di muhaqqiqun sanadnya hasan. Maka hadis di atas jelas menunjukkan bahawa seorang yang telah mati tidak akan kembali ke dunia, ianya adalah ketetapan daripada Allah azza wa jalla. Jadi maklumat ringkas ini kita ringkaskan perbincangan setelah melihat kepada nas-nas yang ada beserta pendapat para ulama. Ada setengah ni orang bawa hadis, ya ruh akan balik pada malam Jumaat, duk tengok adakah keluarga dia buat kenduri ke apa dia. Kita mengatakan hadis itu, muhaqqiqun kata la ajid, aku tak jumpa cari dalam kitab-kitab. Jadi ada dalam kitab, tapi dalam kitab hadis yang muktabar tidak ditemui, maka jangan dijadikan dia sebagai dalil. Nas yang sahih, setelah melihat pada nas beserta pendapat para ulama, maka kami menyatakan di sini bahawa roh tidak mampu untuk pulang ke dunia kerana hanya berada di satu alam yang dinamakan barzakh, ianya seperti mana yang telah dibincangkan di atas tadi. Nas yang sahih lagi sharih, seperti yang terdapat dalam hadis Jabir, menjadi pemutus dan penghukum di samping tafsiran para mufassirun mengenai ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dalam isu ini, yang mananya menunjukkan bahawa roh tidak dapat kembali lagi ke dunia. Jadi para jemaah sekalian, kita tak sudah sibuk dengan orang yang sudah mati, roh dia balik ke tak balik. Kita sibuklah dengan kita bagaimana kita nak memanfaatkan masa yang ada ini supaya kita juga menjadi orang yang akan selamat di dunia dan juga bahagia di akhirat. Dan kalau kita sayang kepada ibu bapa kita, bagaimana cara kita nak menunjukkan sayang kepada ibu bapa? Jawabnya dengan kita banyak berdoa kepada mereka. Sedekah. Ya Allah, ini sedekah untuk saya. Ini untuk mak saya, untuk ayah saya. InsyaAllah pahalanya sampai. Kita berdoa dengan doa yang sangat simple yang telah saya ajar kepada para jemaah sekalian. Apa doa yang kita baca? Doa Rabbighfirli wali walidayya. Ya Allah, ampunkan dosaku dan dua ibu bapa. Baca hak ni pun menunjukkan seorang anak yang prihatin pada ibu bapa. Jadi banyaklah kita berdoa dan bermunajat kepada Allah azza wa jalla, kepada Allah azza wa jalla dalam bulan yang mulia ini, supaya Allah Taala ampunkan dosa dari ibu bapa kita, dan Allah Ta'ala jadikan kubur-kubur mereka raudhatum min riyadil jannah, dan Allah Ta'ala akhiri hayat kita dan keluarga kita dengan husnil khatimah. Itulah harapan dan cita-cita kita. Jangan duk sibuk benda lain, kerana orang yang telah disebut dalam ayat Al-Mu'minun tadi, Al-Quran menegaskan bahawa roh orang yang sudah mati terkurung di alam barzakh sehingga hari kiamat, maka mereka tidak akan keluar lagi. Cuma adalah perbincangan ulama tentang boleh tak kita bermimpi dan sebagainya. Kita mengatakan itu di antara perkara yang panjang. Yang pentingnya kalau ada WhatsApp macam ni, tak payah duduk sebar-sebarkanlah. Cukuplah untuk kita sebarkan perkara yang baik-baik, yang sahih, yang warid, yang jelas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam.